على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini hari Jumaat bersamaan 19 Mac 2021, 5 Sya'ban 1422 Hijrah. Kita sambung pengajian asas nahwu surah daripada surah As-Sajdah. Hari ini kita sambung ayat 16 ya, masih lagi ayat 16. Ini bahagian saya ibu ya, ni bahagian yang ketiga kan? Kedua ya, kita nak ayat 16 bahagian kedua ya. Ketiga dah ya, ketiga, masya-Allah ibu, ketiga ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Zainab, Ibu Khairiyah, Ibu Maryam, Ibu Mahrusah, Ibu Salmah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, kita ayat 16 surah As-Sajdah bahagian ketiga, iaitu firman Allah Taala sambungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, alhamdulillah. Ibu kita tengok dulu pada kalimah wa mimma. Ibu kuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, wa mimma ibu ayah ya. Mimma ini Allah. Asalnya daripada min. Mimma itu daripada min. Min digabungkan dengan ma. Okey. Min dengan ma. Okey, ma tu adalah ma mausul ya. Ma tu ma mausul. Jadi min digabungkan dengan ma, dia jadi mimma. Ditulis macam tu. Ibu ya, kalau hukum tajwid ibu ya, nun mati bertemu mim, apa nama hukum tajwidnya? Apa nama hukum tajwidnya? Nun mati bertemu mim. Ibu yang bilang tajwid, apa hukum tajwid? Mim, nun mati bertemu dengan mim. Idgham? Cuba ingat balik. Idgham apa ibu ya? Dah jawab dah saya katakan. Idgham ma'al gunnah betul. Ibu Kulsum, Ibu Sa'idah. Idgham saja tak tepat Ibu Hayati. Idgham ma'al gunnah kena sebut. Ataupun nama lainnya ma'al gunnah ataupun apa? Nama lainnya satu ma'al gunnah, satu lagi bi gunnah. Ma' tu dengan, bersama. Bi gunnah pun bersama juga. Okey. Jadi kalau kita baca idgham ma'al gunnah, kena baca dua harakat. Nun mati bertemu mim, kena masukkan nun. Idgham ni memasukkan ma'a bersama dengan gunnah dengung. Jadi kita baca nun mati bertemu mim akan jadi mimma
mimma. Baca pun dah tutup mulut kan, mimma. Jadi terus tulis macam ni, mimma. Jadi mimma di sini gabungan huruf jar mim dengan isim mausul ma. Okey, beri ibu ayah ya. Dengar huruf ma ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, digabungkan dengan ma mausulah tadi. Razaqnahum yunfiqun. Okey. Razaqnahum. Ibu ayah, razaqna tu satu fi'il. Satu fi'il. Fi'il apa tu ibu ayah? Razaqna. Nampak saja kita dah tahu ia adalah fi'il apa? Nampak saja kita dah tahu ia adalah fi'il apa ibu ayah? Razaqna. Fi'il madhi, betul. Ia adalah fi'il madhi. Kita tahu ia adalah fi'il madhi. Jadi razaqa yarzuqu, razaqa yarzuqu. Ibu ayah dia pertama sekali dia sahih ke mu'tal? Dia sahih ke mu'tal? Sahih. Kita ulang kaji balik ibu. Apa dia makna sahih tu? Kalau kita kata ia fi'il sahih, sahih tu apa maknanya? Apa dia yang kita masukkan dengan sahih? Maksudnya tak ada apa? Apa yang tak ada? Tak ada huruf illah, betul Ibu Marusah. Ataupun maknanya sihat Ibu Cik Fatimah, betul, tapi lebih yang saya masukkan tak ada huruf illah. Betul macam tu ya. Okey. Tadi saya sebut razaqa yarzuqu, maka dia sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Kita buka satu-satu balik. Dah lama tak buka kan? Mujarrad ke mazid fi? Semestinya dia adalah sulasi mujarrad. Okey, boleh ulang balik. Apa dia makna mujarrad? Apa dia makna mujarrad? Sulasi 3 huruf. Mujarrad maksudnya semata, betul. Semata-mata 3 huruf. Okey. Jadi sulasi mujarrad terbagi kepada berapa bab? Ibu, sulasi mujarrad ni ada berapa bab? 36. Ibu Saidan tulis 6 tadi kan? 6 saja ibu ayah ya. Ada 6, tak apa. Saya faham ibu tu silap. 6. Okey, daripada 6 itu ibu ayah, fa'ala ada berapa bahagian? Fa'ala saja daripada 6 tu, fa'ala ada 3. Fa'ala 3, maka fa'ila 2, fa'ula 1. Senanglah. Saya tulis sekarang ya. Fa'ala 3 tu ada fa'ala yaf'alu, mudhari'nya baris atas, ada fa'ala yaf'ulu, mudhari'nya baris depan, ada fa'ala yaf'ilu, mudhari'nya baris bawah. Untuk fa'ila ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Tapi untuk fa'ula satu saja, fa'ula yaf'ulu. Kesemuanya ada 6. Okey, boleh daripada kesemua itu razaqa yarzuqu, daripada fa'ala yaf'ulu. Jadi razaqna itu ibu ayah, razaqna. Okey. Apa kata kita buka lagi? Kita buka sekali, kita buka pada kotak tasrif 8. Saya buka dulu ya. PL siapa yang tak ingat susunan kotak tasrif 8, buka balik nota lah, surah Al-Miftahi tu. Tak apa. Saya tulis balik, takut ibu-ibu tak ingat kan. Tak apa, saya tulis ya. Okey. Saya tulis balik, ibu tengok ya. Bagi siapa yang tak ingat lah. Okey. Kotak pertama ini kotak tasrif 8 ya. Kotak pertama untuk fi'il madhi ma'ruf. Kotak kedua fi'il mudhari' ma'ruf. Kotak ketiga untuk masdar. Kotak keempat isim fa'il. Kotak kelima fi'il madhi ma'ruf, ini fi'il madhi majhul. Kotak keenam fi'il mudhari' majhul. Kotak ketujuh masdar. Kotak ke-8 isim maf'ul. Okey. Jadi ibu ayah razaqa tadi. Razaqa fi'il madhi ma'ruf, razaqa. Fi'il mudhari' ma'ruf, yarzuqu. Masdar. Apa macam masdar agak ibu ayah? Macam mana masdarnya? Agak-agak lah. Masdarnya, cuba tengok dekat buku Teknik Faham dan Hadam kat kamus dia. Ada tak? Cuba tengok ibu ayah. Saya rasa ada kot.
Pasal itu biasa. Cuba tengok ada tak. Kalau tak ada tak apa, saya bagi. Cuba ibu yang cari dulu. Cuba cari, bagi kita muka surat berapa dan sebutkan masdarnya macam mana. Cuba tengok. Teknik falah hadam tu kena setiasa dengan ibu ya. Ada tak ibu ayah? Cari huruf ra lah. Razaqa. Ada tak? Tak ada kan? Bismillah. Bagus. Ibu Saidah. Muka surat 111. Okey ibu, macam mana masdarnya? Tulis Rumi boleh? Arab boleh? Kalau tak ada baris, tulis Rumi tak apa. Ra baris bawah kan? Rizqan. Rizqun. Okey. Rizqun. Okey. Rizqun. Tapi kalau kita susun macam ni, razaqa yarzuqu rizqan. Okey. Rizqan lah kat sini ya. Bagus. Ra zaid qaf. Masdarnya akan jadi macam ni. Ra zaid qaf. Rizqan. Okay. Isim fa'ilnya ibu ya, isim fa'ilnya macam mana? Automatik lah isim fa'ilnya raziq. Raziq. Saya confirmkan lagi. Isim fa'ilnya atau wazan fa'il lah ya, atau wazan fa'il raziq. Okay. Raziqun. Biasa orang Jawa kata kan, nama orang Jawa ni bukan salah. Dia suka sebut penuh raziqun, dia punya apa? I'rab dia tu. Dia punya baris hujung tu raziqun. Okey, ini fi'il madhi majhul ruziqa, fi'il mudhari' majhul yurzaqu. Kotak 7 masdar rizqan. Kotak 8 isim maf'ul marzuqun. Marzuqun. Okey. Jadi boya kita ni raziq ke marzuq? Boya. Kita ni raziq ke marzuq? Kita ni raziqun ke marzuqun? Kita ni hamba ni. Cuba ibu ayah jawab. Marzuq. Bagus ibu. Marzuq. Marzuq tu kita kata marzuqi, marzuq. Ada tak nama orang? Banyak orang nama marzuq ke marzuqi? Kenapa ramai orang nama marzuqi ni? Boya. Kenapa ramai orang nama marzuqi? Kerana marzuqi maksudnya ya macam ya nisbah, dinisbahkan. Macam dia orang Selangor, Selanggori, Selanjori. Kalau dia orang Kedah, Qadahi gitu. Kalau orang dia satu orang yang selalu diberi rezeki, dia marzuqi. Itu bagus, maksudnya marzuqi yang selalu rezeki tu macam melekat je pada dia. Itu marzuqi. Boleh boyah ya. Okey. Ini boyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita dengar nama orang Abdul apa? Abdul, cuba ibu ayah tulis. Yang berkaitan dengan razaqah ni. Abdul apa yang kita biasa jumpa ibu ayah? Razzaq. Macam ni aja Razzaq. Aja Razzaq macam ni. Ra, Zai, Alif, Qaf. Okey. Macam ni kan. Jadi kalau kita idghamkan dia akan jadi Razzaq lah. Razzaq. Ada dua Zai. Razzaqun. Razzaq. Ibu ayah Razzaq. Razzaq ibu ayah atau wazan apa? Razzaq atau wazan apa ni? Atau wazan fa'al. Atas wazan fa'al. Okey, fa'al. Ibu ayah buka balik kotak, buka balik kaedah keberapa ibu ayah ni? Kaedah keberapa yang kita belajar? Kaedah yang keberapa dalam teknik faham dan hadam? Ketiga apa ibu Saidah? Ini bukan fi'il madhi ya. Ini isim ibu ni. Razzaqun fa'alun. Ibu Saidah tulis 3 tu saya tak faham. Okey. Wazan 3 tak? Dia bukan wazan, dia bukan fi'il ni ibu. Bukan wazan 3. Dia dalam kaedah terpilih ke berapa ni? Cuba ibu tengok semua balik. Tak apa ibu cuba tak apa. Ibu tengok yang kita dah belajar asal wazan fa'al. Baru je belajar baru ni. Fa'al.
Ghaffar. Contohnya Ghaffar, Qahhar. Ibu kena cari ibu. Saya boleh bagi terus. Tapi saya nak ibu cari. Sekejap. Supaya kita mahir. Saya bagilah ibu. Kaedah ke-14. Cuba ibu tengok. Kaedah terpilih 14. Buku teknik 14 Adam. Tengok. Kat situ ada wazan-wazan tu. Cuba tengok. Ni apa ni? Fa'al ni daripada bahagian yang mana? Boleh ibu? Tolong. Cari. Dapat? Ke ibu masing-masing sambil dengar ni sambil tengah masak ni. Cuba tengok. Bagus ibu Mahrusa. Betul. Sirah mubalaghah. Bukan sirah saja ibu. Ibu Khadijah sirah betul, tapi yang pentingnya mubalaghah tu. Sirah mubalaghah. Sirah saja kurang. Ni sirah mubalaghah. Paling kurang pun sebut mubalaghah. Tapi itu pun tak tepat. Sirah lebih tak tepat. Paling bagus tak gabungkan sirah mubalaghah tu ya. Sirah mubalaghah macam tu. Jadi kalau tadi raziq isim fa'ilnya raziq, maksudnya yang bagi rezeki. Tapi kalau dia maha memberi rezeki, datangkan sifat yang berlebihan daripada yang biasalah. Biasanya fa'il, isim fa'il raziq. Allah Ta'ala dia razzaq. Nampak tak ibu ayah semua? Masya Allah, tabarakallah. Okey, boleh ya? Kita masuk sikit-sikit. Sebelum ni kalau kita sebut razaqna fi'il madhi sekian-sekian saja. Tak, sekarang ni kita buka lagi yang kita dah belajar. Boleh tak ibu ya, insya-Allah ya? Boleh saya nak tanya, boleh tak kita buka sampai sirah mubalaghah? Saya buka sampai sifat musyabbahah ni, boleh tak ni? Takut ibu-ibu belum bersedia. Boleh ya? Rasa ibu-ibu yang ikuti pagi ni boleh kan, insya-Allah kan? Boleh ya? Masih lemah tak apa ibu, masih lemah kita ulang. Jumpa fi'il saja saya akan sebutkan sekali. Semua kotak tasrif 8-nya saya akan sebutkan sekali bagaimana sirah mubalaghahnya dan sebagainya lah, insya-Allah. Boleh ibu ya? Okey. Jadi razaqna itu kalau kita tasrifkan kotak ke berapa? Razaqu kita tasrifkan dia akan jadi kotak ke 14. Okey ibu. Kotak 14. Sekarang ni saya nak tanya ibu ayah. Fa'ilnya antara dua, zahir ke mustatir? Fa'ilnya zahir ke mustatir? Razaqna zahir. Betul ibu Maryam. Fa'ilnya zahir. Kalau zahir, mana fa'ilnya ibu ayah? Mana dhamirnya? Nun, na tu ya, nun alif tu ya. Na tu betul. Maka ini kita tahu itu dhamir kan? Dhamir. Dan dia dhamir ini dhamir sebagai fa'il. Apakah i'rab fa'il ibu ayah? Fa'il mesti apa? Fa'il mesti apa? Mesti marfu', mesti rafa'. Fa'il i'rabnya i'rab rafa'. Isim yang jadi fa'il tu kita panggil isim yang marfu'. Okey. Jadi bila ibu sebut rafa', rafa' tu maksudnya i'rabnya i'rab rafa'. Isimnya isim tu jadi marfu'. Dirafa'kan begitu. Jadi ibu jawab rafa' betul, marfu' pun boleh, tak ada masalah. Jadi ibu ayah, apakah nama dhamir ni sekarang? Kita tahu dhamir ni menjadi fa'il. Fa'il mesti rafa'. Maka ini dhamir marfu' muttasil ibu ya. Dhamir marfu' muttasil, betul ibu ya, masya-Allah tabarakallah. Dhamir marfu' muttasil. Alhamdulillah. Ibu Khairiyah dah dapat dah tulisan Arab tu. Ibu Khairiyah, tanya Ibu Khairiyah sekejap. Ibu Khairiyah dah berjaya ke belum untuk type Arab? Kalau belum berjaya lagi tak apa, nanti ibu cuba lagi ya, insya-Allah ya. Belum lagi tak apa ibu, tak apa, insya-Allah. Ada rezeki boleh ya. Okey ibu ya, habis razaqna fi'il fa'il. Maka hum jadi apa? Hum otomatik jadi apa? Fi'il fa'il daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, maf'ul bihi, betul ibu. Jadi maf'ul bihi. Razaqnahum, hum tu maf'ul bihi. Ibu ayah, maf'ul bihi mesti apa? Maf'ul bihi mesti apa? I'rabnya nasab, betul. Maf'ul bihi mesti nasab. Maka dhamir hum tu jadi apa?
Dhamir mansub. Dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil. Boleh Ibu ya? Ibu ya, adakah bila sebut hum mesti dhamir mansub? Mesti ke dhamir mansub kalau bunyinya hum? Tak semestinya. Kan macam contoh kalau dia dhamir marfu' munfasil, huwa huma hum juga bunyinya. Kalau dia jadi dhamir marfu' muttasil, tak adalah muttasil dengan waw tu. Dhamir mansub muttasil macam ni, razaqnahum, dhamir mansub muttasil, hum juga bunyi dia. Kalau dhamir marfu' munfasil, iyyahum, hum juga bunyinya. Kalau dhamir majrur muttasil, kadang-kadang baca him, kadang-kadang baca hum. Contoh him, alaihim, baca him. Tapi kalau minhum, lam, lahum, macam tu. Jadi hum ni kita boleh dengar ada banyak. Dhamir marfu' pun boleh, mansub pun boleh, majrur pun boleh. Jadi kalau kita nak tahu itu dhamir marfu' ke, dhamir mansub ke, dhamir majrur, ibu nak kena tahu apa? Kita ulang balik. Ibu nak tahu dhamir itu dia marfu' ke, mansub ke, majrur, ibu kena tahu apa dulu? Ibu kena tahu i'rab. Jawapannya ibu kena tahu i'rab. Tahu i'rab baru tahu apa nama dhamir tu. Boleh Ibu Ayah ya, insya-Allah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ikuti live sekarang dan yang akan ikuti Nahwu Shorof ni kemudian dalam ulangan di YouTube. Ibu-ibu yang ikuti live Istiqamah dan ulangan YouTube Syarih Istiqamah, ibu-ibu ni yang Allah Ta'ala pilih betul-betul untuk faham ilmu bahasa Arab Nahwu Shorof, untuk belajar dan untuk Allah bagi kefahaman. Syukur sangat Ibu Ayah. Daripada puluhan juta, daripada belasan juta, puluhan juta manusia di Malaysia, belasan juta orang Islam, Allah Ta'ala pilih, tak ramai Allah Ta'ala pilih belajar bahasa Arab. Yang Allah pilih belajar bahasa Arab dengan ramai guru, Masya Allah. Tapi ibu-ibu ayah, Allah pilih segelintir kecil untuk belajar dengan saya, untuk saya kongsikan amanah pada ibu ayah dan ibu ayah istiqamah. Dan istiqamah ni saya syukur sangat kepada Allah. Sebab ibu-ibu istiqamah, saya pun dapat berkongsi ilmu, dapat curahkan apa yang saya belajar dulu. Dan ibu-ibu ayah pula, saya tengok kesungguhan ibu ayah bila belajar sungguh-sungguh, Allah bagi kefahaman pula untuk sebelum belajar tafsir lagi dah tahu asas-asas kalimah tu. Bila ibu belajar tafsir dengan mana-mana guru dekat masjid, nanti dekat surau, ibu ayah akan nampak nurun ala nur. Itu. Ataupun bila ibu ayah tengok Quran time tu, akan bertambah kefahaman ibu ayah berbanding orang yang sekadar belajar Quran time tapi dia tak tahu asas ni. Syukur sangat ibu, bukan untuk kita bangga bukan untuk kita bangga, tapi untuk kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah kata pasti aku tambah lagi. Macam tu ibu ayah ya, masya-Allah tabarakallah. Okey, jadi hum tu dhamir mansub muttasil. Yunfiqun. Okey, yunfiqun. Okey. Ibu ayah yunfiqun. Alhamdulillah, masya-Allah. Ibu ayah yunfiqun. Sekali kita tengok saja, kita tengok yunfiqun. Ya, nun, fa, qaf, waw, nun. Okey. Pertama sekali ibu ayah, kita nak tahu dulu. Ini fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Kita tahu dia fi'il, kan? Antara isim, fi'il, haraf, ini adalah fi'il. Antara fi'il ada berapa bahagian ibu ayah? Ada berapa bahagian fi'il? 3. Iaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dia adalah fi'il apa ibu ayah? Dia adalah fi'il mudhari'. Maka kita keluarkan dulu. Pertama sekali, apa yang ditambah untuk fi'il mudhari' ibu ayah? Pertama sekali, tambah apa pada fi'il mudhari'? Pertama sekali, paling asas, tambah ya dulu. Huruf mudhara'ah ya. Ya ni tambahan. Ya tu tambahan. Dan apa lagi tambahan yang ada ibu ayah sekarang ni? Tambahan apa lagi yang ada? Waw nun. Okey.
Waw, nun. Waw, nun. Okey. Mana huruf pertama? Huruf pertamanya nun, huruf pertama. Fa huruf yang kedua, qaf huruf yang ketiga. Maka tiga huruf asalnya adalah nun, fa, qaf. Okay. Nun, fa, qaf adalah tiga huruf asal untuk kalimah yunfiqun. Jadi sekarang ibu ayah kita tengok. Nun, fa, qaf tiga huruf asal dia. Tetapi fi'il mudhari' dimulakan dengan baris depan. Soalan saya, kalau sulasi mujarrad, kalau kita kata dia sulasi mujarrad, boleh tak fi'il mudhari' mula baris depan? Mesti fi'il mudhari' maksudnya fi'il mudhari' ma'ruf lah. Boleh tak fi'il mudhari' ma'rufnya mula baris depan kalau ini sulasi mujarrad? Boleh tak ibu ayah? Sulasi mujarrad, fi'il mudhari'nya boleh ke mula baris depan? Fi'il mudhari' ma'ruf ni tak boleh mula baris depan ya. Fi'il mudhari' ma'rufnya tak boleh mula baris depan. Haji Wahab tak boleh. Tak boleh. Fi'il mudhari' ma'ruf dia mesti mula baris atas. Tapi ini mula baris depan dia ni. Bermakna yunfiqun, adakah yunfiqun ini daripada sulasi mujarrad ibu ayah? Adakah yunfiqun ini fi'il mudhari' daripada sulasi mujarrad ataupun wazan satu? Antara 9 wazan, adakah ini wazan pertama? Tak apa jawab, tak apa. Adakah dia wazan pertama? Jawapannya tidak. Dia bukan wazan pertama. Otomatik bukan wazan pertama kerana nak kata majhul, fa baris bawah. Kalau majhul, yunfaqun. Yunfaqun boleh jadi dia sulasi mujarrad. Tapi ini fi'il mudhari' ma'ruf, fa baris bawah. Fa baris bawah, yunfiqun. Okey, jadi kalau kita nak kata sulasi mujarrad tak boleh. Mesti yan. Jadi, dia baris depan. Soalan saya lagi. Antara 9 wazan pertama hingga 9, ada yang sulasi yang ditambah berapa huruf sahaja yang boleh mudhari'nya mula baris depan. Sulasi yang tambah 1 huruf ke, 2 huruf ke, 3 huruf. Tengok betul-betul ni buat. Sulasi yang tambah 1 huruf saja, mudhari'nya mula baris depan. Ibu ayah nanti cek balik ya, fi'il mudhari' nanti. Cek balik wazan 3, wazan 2 sampai 4 bagaimana kita belajar hari itu ya. Okey. Jadi ibu ayah, sulasi mujarrad, sulasi mazid fi, sulasi yang ditambah padanya 1 huruf tu ada berapa wazan pula? Kita belajar ada berapa wazan? 3 wazan. Betul ibu. 3 wazan daripada berapa sampai berapa? Daripada wazan berapa sampai berapa ibu? 2 sampai 4 ibu ya. Daripada wazan 2 sampailah wazan 4 itu semua sulasi mujarrad. Okey. Untuk wazan 2, af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Wazan 3, fa'ala mudhari'nya yuf'ilu. Wazan keempat, fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Maka yunfiqun ni wazan ke berapa ibu ayah? Kedua ke, ketiga ke, keempat? Kedua ke, ketiga, empat? Wazan kedua. Betul ibu Khariah ya? Wazan kedua. Jadi fi'il madhinya macam mana ibu ayah semua? Fi'il madhinya akan jadi, ni boleh saya padam ya? Saya padam bawah ni ya. Okey, saya padam bawah ni. Okey. Saya bagi peluang. Ada tak ibu-ibu nak try tasrifkan anfaqa sampai 8? Sebut. Kotak pertama, fi'il madhi ma'ruf, anfaqa. Macam tu. Sampai kotak 8. Ada tak yang nak cuba? Kalau tak ada, saya buat. Saya beri peluang 10 saat. 1, 2. Kalau ada ibu cepat ibu saya. Peluang ni. 3. Kalau tak ada, saya buat. 4, 5, 6. Ada tak ibu? 7, 8, 9, 10. Okey, habis. Okey, saya buat ya. Senyum ibu semua kat rumah, selamat ya. Kotak pertama, fi'il madhi ma'ruf. Anfaqa. Anfaqa maksudnya memberi nafkah. Nun faqaf maksud nafkah. Nafkah tu belanja. Anfaqa memberi belanja. Anfaqa. Nombor 2. Kotak nombor 2, fi'il mudhari' ma'ruf. Yunfiqu. Yunfiqu.
atas wazan yuf'ilu. Kotak ketiga masdar if'alan. If'alan, maka anfaqa yunfiqu infaqan. Infaqan, itu kita kata infaq. Ibu yang ketika kita kata saya nak berinfaqan ke saya nak berinfaq. Saya nak berinfaq. Saya nak menginfakkan. Infak saja kita sebut. Kita tak sebut pun infaqan. Ustaz kata dalam belajar kena sebut infaqan. Itulah kalau kita tak faham. Infaqan kita sebut tu ketika mana tasrif. Anfaqa yunfiqu infaqan. Kalau ibu tasrif anfaqa yunfiqu infaq saja salah. Saya salahkan besar-besar, saya salahkan. Kalau kat sekolah lah anak-anak murid saya salahkan besar-besar. Muallim panggil pasal muallim. Muallim betul lah infaq. Kita berinfak, salah dalam tasrif infaqan. Tapi kalau kita sebut biasa infak gitu. Nombor 4 ibu ayah, isim fa'il munfiqun, muf'ilun, munfiqun. Munfiqun. Okey. Nombor 5 fi'il madhi majhul. Unfiqa. Anfaqa jadi unfiqa. Unfiqa. Kotak 6 fi'il mudhari' majhul yunfaqu. Yunfaqu. Kotak 7 masdar infaqan. Kotak 8 isim maf'ul. Isim maf'ul munfaqun. Maaf, munfaqun. Munfaqun. Munfiqun isim fa'il. Yang diinfak munfaqun. Yang kena infak munfaqun. Boleh buat ya? Okay. Munfiq, munfaq. Munfiq yang menginfak, munfaq yang diinfak. Okey. Tadi saya kata kalau tadi saya kata ni kena explore sikit. Tadi saya kata kalau yunfaquna macam mana? Yunfaquna. Kita boleh kata dia saya kata mungkin ia fi'il wazan pertama. Kalau kita baca yunfaqun boleh jadi dia wazan pertama. Apa benda pula ni ustaz? Okey. Ibu ya, kalau wazan pertama sulasi menjarak nafaqa yanfuqu. Nafaqa yanfuqu. Yanfuqu. Di sini nufiqa yunfaqu. Nufiqa yunfaqu. Nafaqa yanfuqu, nufiqa yunfaqu. Makna pun dah berubah. Nafaqa, antara makna nafaqa adalah munafik. Tak, itu nafaqa. Sorry. Kalau nun alif. Kalau nun faqaf maknanya sekejap ya. Okey. Kalau nun faqaf maksudnya pergi ataupun memberikan harta pun boleh juga ya. Anfaqa menginfakkan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafaqa yanfuqu ya. Nafaqa yanfiqu pun maksudnya memberikan. Nufiqa yunfaqu. Majhulnya nufiqa yunfaqu. Ibu fokus kat sini kotak nombor 6. Fi'il mudhari' majhul yunfaqu. Nafaqa yanfuqu. Yanfuqu yanfuqu ma'ruf. Nafaqa yanfuqu mudhari'nya pun yunfaqu. Anfaqa yunfiqu pun mudhari'nya yunfaqu. Boleh jadi keliru tak kalau orang tak belajar? Pasal apa? Sulasi mujarrad pun mudhari' majhulnya yunfaqu. Sulasi mazid fi pun satu huruf daripada anfaqa yunfiqu pun jadi yunfaqu. Nak tanya boy ya, boleh keliru tak kalau orang tak belajar dan dia tak tengok dulu betul-betul dia nafaqah dari mana? Nafaqah ke dari anfaqah? Akan jadi keliru. Pasal itulah ibu ayah kena belajar. Bunyinya sama ni. Yunfaqu ni bunyi sama. Kena belajar. Macam tu jugalah yang kita belajar fi'il mudhari' yang ada kotak-kotak yang sama semua tu. Sebutannya yang saya kata kita nak tahu, kita kena belajar dan kena tengok konteks ayat. Boleh bayar semua insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Yunfiqun, yunfiqun fi'il mudhari' ma'ruf. Kotak yang ketiga, fa'ilnya mana ibu ayah? Zahir ke mustatir? Fa'ilnya adalah fa'il zahir. Zahir, mana fa'ilnya? Yunfiquna. Manakah fa'ilnya ibu ayah? Yunfiquna, manakah fa'ilnya? Wow, betul. Fa'ilnya adalah huruf waw. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Okey. Ini fala ta'lamu tu sampai habis kita bersambung
pada masa akan datang insya-Allah. Kalau tak ada kelapangan insya-Allah besok bolehlah kita buat sekejap besok ya. Insya-Allah. Jadi kelas kita seterusnya pukul 9.30 sekarang. Okey, ada soalan tak Ibu Ayah sebelum saya berhenti? Pasal kita sambung besok je lah ayat baru ya, supaya tersusun sikit insya-Allah. Padahal kita belajar mimma razaqnahum yunfiqun, pendek aja. Tapi kita syarahkan panjang. Kenapa kita syarah panjang Ibu ya? Kerana kita dah mula belajar banyak dah dalam teknik faham dan hadam. Itulah penting Ibu yang belajar, itu pun belajar, ini pun belajar. Ibu yang nampak tak kesinambungan? Nampak tak kesinambungan kepentingan belajar teknik faham dan hadam? Hadam tu sebagai prioriti dan ini sebagai sekunder. Ini sekunder maksudnya peringkat yang kedua. Sekunder tu maksudnya yang kedua. Kedua nampak macam perlu ada yang pertama, prioriti tu dulu. Dia punya piling tu adalah pada teknik faham dan hadam. Bagus buku ni, bagus sangat hingga Ibu Ayah bila faham buku ni, teknik faham dan hadam, kata dasar Quran. Bila kita betul-betul baca Quran yang ada kata dasarnya kat situ, Ibu nampak tak tadi? Baru tadi, razaqah, nafaqah. Nampak kan Ibu Ayah? Tu kepentingannya. Jadi Ibu Ayah, kalau Ibu Ayah nak ajak kawan-kawan Ibu Ayah join pengajian, saya sangat-sangat galakkan. Tapi Ibu pun kena bantu saya, tolong galakkan. Pesan pada kawan-kawan Ibu kalau nak belajar dengan saya, tolonglah syarah yang saya bagi, teknik faham dan hadam tu, dengar dulu. Beli buku teknik faham dan hadam. Kalau kawan Ibu tak tahu nak beli, Ibu tolong belikan untuk dia, boleh Ibu? Sekarang dah masanya untuk ibu-ibu pula. Tunjukkan perjuangan Ibu dalam bahasa Arab. Ibu, kita bukan perjuangkan untuk kepentingan kita, tak ada. Ibu-ibu perjuangkan untuk saham akhirat Ibu. Ibu-ibu, inilah saham paling tinggi ni. Ibu-ibu timbulkan minat Quran pada jiwa manusia ni. Quran ini hadiah Allah kepada kita ni. Quran ini surat cinta Allah pada saya, pada ibu-ibu. Dan bila kita dah rasa cinta pada baca, Ibu dah rasa cinta ke belum baca Quran Ibu? Lupa nak tanya. Ibu Ayah ni dah rasa cinta ke tidak baca Quran? Dah rasa manis tak baca surat-surat cinta daripada Allah Ta'ala ni Ibu? Dah rasa seronok ke baca surat-surat cinta daripada Allah ni? Ibu Ayah, kalau kita dah belajar macam ni, tiba-tiba tak rasa cinta baca Quran, tak rasa manis baca Quran, tak rasa syok tengok rancangan Quran, itu maknanya kita tak belajar Ibu. Kita hanya dengar, sekadar nak tahu je. Kalau betul-betul ibu-ibu yang betul-betul belajar ni adalah pencinta Al-Quran. Bila Ibu cintakan Quran, Ibu akan pastikan Ibu cinta Quran dan Ibu nak ajak orang lain pun cinta pada Quran. Saya nak ajak ramai lagi. Saya nak ajak. Tapi bukan semua yang terpilih. Hanya yang betul-betul saya tengok, betul-betul nak belajar, dia betul-betul order buku. Maaf kata ya, macam malam tu saya pun tak tahu malam tu ada anugerah juara lagu kan. Saya tak tahu pun. Saya tak minat pun. Tapi kalau malam tu ada Ibu Ayah sambil belajar ni, sambil belajar tengah-tengah live ni, tengok pula tu, itu Ibu kena istighfar lah, taubat Ibu Ayah, astagfirullahaladzim. Kita belajar agama tu, tengok anugerah juara lagu tu. Walaupun ada Jamam Billah, saya minat Jamam Billah, tapi sekarang ni tak adalah kita tu sangat kan. Ibu Ayahnya insyaAllah ya, ajak lagi kawan-kawan Ibu Ayah, insyaAllah Ibu Ayah. Okey. Dekat itu sajalah Ibu Ayah ya. Sambung sebelah tengah karang insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sambung sekarang insyaAllah 9:30 ويا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياك Ibu Ayah semua.